Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada cikgu-cikgu. Terima kasih kerana hadiri webinar kita pada malam ini. First, kita type Arleta untuk kita ke laman web Arleta. Okay, kita type. Okay, dekat atas sekali ni kita klik kat arleta.my. Tunggu dia loading. Okay, ini adalah main page kita, home page Arleta. Jadi dekat atas ni, dekat top bar ni, kita nampak ada Arleta Kit. Cikgu klik start. Okay. Alright, kita pergi dekat. Saya percaya yang cikgu-cikgu belum lagi daftar, jadi saya akan guide cikgu-cikgu untuk daftar lah. Okay, kita klik login here. Tunggu dia loading kejap. Okay, dekat sekarang ni cikgu-cikgu boleh nampak ini adalah untuk orang yang dah daftar. Jadi kepada cikgu-cikgu yang belum daftar lagi, cikgu boleh klik register. Cikgu klik register untuk cikgu daftarlah akaun Arleta. Dan akaun ni juga akan digunakan dalam Arleta apps kita nanti. Kita tunggu sekejap, dia download. Okay, sekarang ni, okay, ini adalah page untuk kita register. Okay, cikgu-cikgu boleh nampak kan? Okay, dekat sini kita isilah detail-detail yang dia nak. Jadi macam saya dah daftar. Jadi saya akan login terus saja nanti. Okay, untuk register tu cikgu masukkan username, masukkan email, password. Lepas tu pastikan password tu sama yang macam kat atas. Lepas tu cikgu tekan register. Lepas cikgu klik je register, dia akan terus bawa kita ke dashboard untuk projek. Tapi sekarang ni saya akan login dulu sebab saya dah daftar. Alright, sekarang ni kita dah masuk dalam dashboard kita. Okay, step pertama kita tadi adalah daftar. Kita dah daftar. Step kedua, kita kenalilah dashboard projek kita. Okay, macam cikgu-cikgu nampak sekarang ni ada 3 tab dekat sini. My project, my commit project dan my asset. Okay, untuk my project ni adalah collection projek-projek kita. Contohnya projek tu berkaitan tentang buku sains darjah 5. Dalam projek tu mungkin ada tentang haiwan, tentang sistem suria, kimia ke. Okay. Untuk my comic project pula sama juga macam my project, tapi dia lebih relate dengan komik lah. Maknanya mungkin dalam komik tu dia nak hidupkan karakter dia macam tu. Okay. Untuk my asset ni pula adalah untuk kita akses kita punya file kita nanti untuk kita letak 3D model kita lah nanti. Alright. So kita pergi dekat my project tu dulu. Okay, cikgu-cikgu boleh nampak dekat sini ada new project. Kita klik on new project untuk kita start project baru. Okay, dekat sini dia akan tanya details untuk project kita. First kita bagi tajuk lah. Projek kita saya buat hari ni buku sains darjah 5. Sains darjah 5. Darjah 5. Alright. Dekat bawah ni company name ni boleh cikgu letak nama sekolah cikgu-cikgu. Saya letak sekolah tingkat 2. Alright. Dekat bawah ni project description. Project description ni cikgu boleh describe lah project cikgu macam mana. Contohnya macam sekarang ni kita buat buku sains darjah 5 mengandungi tentang haiwan laut. Haiwan-haiwan laut. Alright. Lepas kita dah siap, dah puas hati, kita klik save. Tunggu sekejap dia loading. Okay, dekat atas ni ada alert box, kita klik je OK. Tunggu dia loading. Alright. Tunggu loading. Okay. Sekarang ni buku projek kita dah pun create. Sekarang ni macam cikgu-cikgu boleh nampak dekat sini, buku sains darjah 5. Dia dah bertukar dah tadi. Okay, kita klik dekat projek kita ni. Kita tunggu sekejap. Alright.
Ini adalah page untuk project details kita. Macam cikgu-cikgu boleh nampak sekarang ni ada satu ikon no image. Jadi kita nak membezakan projek kita dekat dashboard tu nanti. Kalau cikgu-cikgu ada banyak projek, cikgu masukkanlah gambar kat dalam ni. Okay, sekarang ni cikgu just klik je. Cikgu pergi dekat file yang saya dah bagi tadi, Great White Shark. Cikgu pergi dekat picture. Sekarang ni projek kita adalah projek buku sains darjah 5. Jadi saya letak buku sains darjah 5 lah. Okay, kita tunggu dia upload. Okay, file format untuk buku gambar ni JPEG ataupun PNG, tapi saya recommend JPEG supaya dia lebih compatible. Saya masukkan sekali lagi sebab dia tak masuk nampaknya ni. Dekat bawah ni, kalau cikgu dah upload tadi, tak apa, kita proceed je dulu. Dekat bawah ni ada project name, project key, company name dengan project description. Okay, untuk sini 3 nama ni cikgu boleh ubah balik nanti. Okay, untuk project key ni pula adalah unique ID yang akan digunakan untuk purchase kita punya marker base. Okay, itu kita tak sentuh hari ni, kita buat user target hari ni. Cuma, okay, bawah ni ada satu button delete. Button delete ni berfungsi, contohnya cikgu-cikgu ada 10 AR content dalam satu projek. Okay, bila cikgu delete je ni, seluruh 10 AR content kita terpadam dan projek kita pun padam lah. Kita delete. Okay, untuk publish ni pula, dia sama juga macam nak purchase kita punya marker, tapi dia akan purchase semua sekaligus dalam projek tu. Okay, bawah sekali adalah button save. Button save ni untuk kita save kita punya project details yang project detail sebelah ni saja, dia tak effect kita punya AR content. Okay. Sekarang ni kita dah habis dekat project detail, kita proceed dengan kita punya AR. Okay, bawah AR marker ni kita klik new marker. Kita buat AR content kita. Okay, dekat sini ada window. Okay, sama juga macam sebelum ni, dia akan tanya details lah. Dekat sini ada tajuk. Tajuk hari ni kita buat adalah ikan jerung. Ikan jerung. Saya letak nama saya lah supaya nanti cikgu-cikgu kalau buat nanti, cikgu boleh bezakan lah konten-konten yang cikgu dah buat tu nanti. Okay. Kategori pula, okay, dekat sebelum ni saya percaya yang cikgu-cikgu dah dengar yang Cik Fitri bagi tahu kita ada 5 kategori dekat Aleta Apps. Exclusive content, game, education dan entertainment. Okay, kategori ni contohnya cikgu buat AR content pasal game, jadi cikgu letaklah bawah game ataupun letak education ke entertainment. Jadi pada malam ni saya buat uncategorized, maknanya dia tak tersenarai lah dalam homepage dalam Aleta Apps kita. Okay, tapi dia boleh masih boleh dicari dalam Aleta App kita. Okay, bawah ni pula visibility. Visibility ni pula adalah ada 4, maknanya orang boleh tengok kita punya AR content. Satu first trash ni, tujuan utama dia sebenarnya untuk macam delete kita punya AR content tu terus. Okay. Bawah ni public, awam, maknanya semua orang boleh tengok, kita boleh tengok, semua orang boleh tengok apabila kita share link nanti. Bawah ni pula adalah private. Untuk private ni pula, orang tak akan nampak kita punya AR content, cuma kita sahaja bila kita dah login dalam kita punya Aleta Apps. Jadi kita je lah yang boleh tengok AR content tu. Mungkin ada yang masih malu nak tunjuk AR content dia ataupun tak ready lagi. Okay. Yang draft ni pula, maknanya contohnya cikgu ada konten yang cikgu masih belum siapkan lagi, jadi cikgu letaklah dalam draft. Okay, untuk description ni, cikgu boleh describe cikgu punya AR content. Contoh sekarang ni, saya cakap mempunyai satu model 3D ikan jerung. Alright, lepas tu ada satu image title dan satu video. Alright,
Kita dah siap dengan description. Okey, cikgu boleh nampak bawah ni ada share link. Okey, inilah link yang kita akan gunakan untuk kita share AR content kita nanti. Tapi tak apa, buat masa ni kita proceed je dulu. Okey. Klik save. Tunggu sekejap untuk dia masuk. Okey, tunggu dia. Notification dah bagi tahu, maka dah ditambah. Tunggu sekejap untuk dia reload page kita. Alright. Dah. Okay. Lepas kita buat AR content tu, dia akan masuk ke dashboard kita balik lah. Sebab dia dah refresh. Jadi kita masuk balik dekat projek kita. Kita masuk balik projek kita. Tunggu dia loading sekejap. Alright. Sekarang ni kita dah ada satu kotak default untuk AR content kita. Dengan title, dengan description. Okay, bawah ni cikgu boleh nampak ada beberapa icon. Okay, icon ni full size ni untuk kita tengok kita punya gambar sahaja. Okay, padam yang ni. Bawah ni edit, sama juga macam kat atas ni. Okay, bawah ni delete, maknanya kita delete kita punya AR content kita tanpa kita masuk dalam AR content kita lah. Okay, copy ni pula contohnya cikgu ada dua AR content yang sama tapi cikgu nak dua AR content yang berbeza tapi cikgu nak masukkan AR content yang sama, cikgu boleh copy dan paste ke sebelah kotak yang cikgu nak AR content yang sama tadi. Tapi kita buat satu AR content saja pada malam ni, kita klik saja edit untuk kita masukkan AR content. Alright, tunggu dia loading sekejap. Okay, sekarang ni ini adalah AR editor kita. Tunggu sekejap. Alright, kita dah masuk kat details tadi. Okay, ni adalah detail-detail yang kita dah buat tadi. Tapi sekarang ni macam projek detail sebelum ni saya cakap, kita nak organize dan kita boleh bezakan AR content kita sekali imbas je dekat dashboard kita tu nanti. Jadi kita letakkan image kat sini. Jadi sekarang ni kita buat tentang ikan jerung. Jadi saya letaklah gambar ikan jerung. Klik open. Okay, maximum image size untuk thumbnail ni kita 700 KB sahaja dan image format dia adalah JPEG ataupun PNG. Okey, kita klik OK. Tunggu sekejap. Dia loading. Okey. Ada notification bagi tahu ada satu marker dah update. Jadi kita klik save. Alright. Okay, sekarang ni cikgu boleh nampak thumbnail kita dah berubah. Okay, cikgu klik to start untuk kita tengok AR editor viewer kita lah. Okay, kita reload dulu untuk dia refresh. Okay, macam sekarang ni cikgu boleh nampak ada satu platform ni. Okay, cikgu bayangkan satu platform ni, dia punya size dia adalah sebelah side dia dengan width dia adalah 1 meter. Jadi kita kena kita kena anggarkan lah besar saiz AR kita tu nak sebesar mana. Mungkin sebesar meja ke ataupun sebesar business card ke. Jadi kalau 1 meter ni terlampau besar lah bagi saya. Jadi tak apa, kita proceed je terus. Okay, cikgu boleh nampak sebelah kiri ni ada 5 tools. Satu 3D model, satu lagi image, video, button dan juga carousel. Okay, kita masukkan 3D model kita dulu. Kita klik 3D model. Alright, kat sini kita tak ada lagi list untuk 3D model. Jadi apa yang kita kena buat, kita klik new asset untuk kita upload 3D model tadi. Yang akan kita 3D model yang kita akan upload nanti. Alright, kat sini okey, cikgu mungkin nampak macam banyak benda. Saya tak tahulah semua benda ni, tapi tak apa cikgu. Kita sentuh 4 perkara sahaja dekat sini. Okey, satu adalah nama. Nama saya nama kita letak 3D model tu, ikan jerung. Ikan jerung 3D model. Alright, layer key tak payah apa semua ni. Kita terus pergi dekat asset Android URL. Cikgu boleh nampak sikit sini kan. Alright. Sini ada browse storage. Kita klik browse storage. Okay. Dekat home kita masih kosong. Tak ada lagi file untuk 3D model. Jadi kita klik upload.
Tunggu sekejap. Okey, dia akan bawa kita ke file manager tadi untuk kita akses. Jadi cara cikgu nak download, cikgu nak upload 3D model cikgu klik saja drop file here to upload. Okey, dia akan pergi ke file kita. Cikgu pergi dekat material yang saya dah bagi. Di bawah Kejap sorry, boleh tak tolong ulang balik yang dekat saya sangkut dekat new asset tu. Oh, new asset boleh. Jap nak tekan browse storage yang mana Alright, tak apa. Okey, macam ni. Okey. Okey, cikgu boleh nampak dekat sini ada 4 browse storage kan? Ada. Okey, dekat bawah ni ada mula-mula PC, asset untuk PC. Okey. Ini kita tak sentuh. Okey, tak ya, Okey. okey. Bawah ni asset Android. Okey, ini kita sentuh asset Android. So tekan yang tu lah browse storage asset Android. Yes, browse storage untuk asset Android. Tak apa, kita tekan sini dulu untuk kita upload file tu. Okey dah. Okey. Alright. Dekat sini. Okey, cikgu boleh nampak sini home kita, browse file kita kosong kan? Jadi kita tekan upload untuk kita upload kita punya 3D model. Okey, upload, alright. Lepas tu? Okey, dia akan bawa kita ke page untuk file manager. Cikgu ada nampak macam skrin saya ni? Ada. Alright. Cikgu klik saja dekat drop file ni. Okey. Dia akan buka kita punya file lah untuk kita upload kita punya material. Jadi cikgu pergi dekat Great White Shark, material Great White Shark tu. Di bawah folder nama 3D model. Okey. Cikgu ada nampak ada 2 file sini. Oh, okay. So 3D model, alright. Okay, dah ada. Alright. Okay. Sekarang ni, cikgu select je all to click open. Okay. Kat sini dia tekan tunjuk progress untuk upload. Okay, kita tunggu sampai dia cakap successful. Okay, cikgu boleh nampak ada successfully uploaded kat sini. Dia dah tak ada upload punya tu kan, bar tu kan. Okay. Alright. Untuk page ni, cikgu boleh padam je dulu. Sekarang ni, tap dekat sini, cikgu padam. Alright, kita pergi dekat browse file tadi lah. Okay. Sebab dekat sini dia tak refresh automatically. Jadi kita close sekejap. Kita close sekejap. Okay. Alright. Lepas tu, kita klik balik dekat asset Android tadi. Asset Android. Okay. Browse storage. Kita tunggu sekejap. Dia dah ada. Ada. Okay, cikgu klik dekat whiteshark_android.araset. Okay. Alright. Cikgu dah masuk kan? Dah. Okay. Untuk iOS, macam Encik Fitri cakap sebelum ni, kita tak sentuh. Kita tak sentuh pula. Kita masih under development. Okay, jadi kita untuk kita tengok dalam editor kita nanti, kita klik dekat WebGL asset URL bawah ni. Kita klik browse storage. Okay. Alright. Dekat sini kita ambil whiteshark_webgl.araset. Okay, dah. Okay, dah masuk. Okay. Dekat bawah asset type ni, kita klik drop down sini. Okay. Ada 3 jenis. Kita ambil Unity asset. Alright. Unity asset ni, 3D model kita ni adalah daripada proses yang dipanggil asset bundle daripada Unity, game engine Unity. Dia yang macam Vroid tu ke? Sebab saya pakai Vroid tu, adakah dia daripada benda yang sama? Dia hampir sama tapi berbeza sebab format dia lain. Okay. Alright. Okay, jadi kita klik save. Okay. Tunggu sekejap. Okay, dekat alert box ni akan keluar. Kita klik okay. Okay. Alright. Lepas tu nanti akan ada list dekat use list kita. Ada. Okay, ikan herong. Saya typo, maaf. Jadi kita tekan use. Tekan use. Yes. Okay, kita tunggu sekejap. Saving asset data. Okay. Sekarang ni 3D model kita dah upload. Jadi kita close je. Kita close, alright. Okay, kat sini ada reload. Yang dia tulis awesome reload tu yes. Okay. Reload. Sekejap canggih. Okay, sekarang ni
cikgu-cikgu boleh nampak ada 3D model dekat dalam web editor kita. Tapi position dia tak betul Sengit. dan kita punya saiz terlampau besar. Cikgu bayangkan bawah ni platform adalah 1/1 meter. Jadi ikan ni memang satu besar bilik lah. Besar gila lah. Okay. Jadi cikgu boleh nampak dekat sebelah kanan ni ada 3 tools. Yes. Okay. Dekat atas sekali ni adalah untuk kita set position yang terdiri daripada XYZ, paksi XYZ. Okay, XYZ tu ni lah anak panah, kali hijau, kali merah, kali biru. Jadi cara cikgu nak gerakkan position dia, cikgu klik dekat set position ni, cikgu just drag je. Cikgu nak betulkan position dia macam mana. Alright. Okay, macam sekarang ni saya dah letak dekat tengah. Tapi dia punya position ikan ni terbalik. Jadi dekat bawah tools ni ada satu lagi tools yang nama dia rotation. Kita klik dekat rotation tu. Okay, untuk kita rotate 3D model kita pandang ke depan. Alright. Okay. Okay, lepas tu cikgu betulkanlah dia punya 3D model kita tadi. Sebab position dia lari. Okay, macam saya cakap sebelum ni, 3D model kita ni terlampau besar. Jadi kita klik dekat scale. Okay, tools ni ada bawah sekali untuk scale. Okay. Lepas tu cikgu boleh nampak dekat paksi X, Y dan Z ni ada satu cube kecil warna cream. Okay. Cikgu klik dan hold. Cikgu drag untuk kecilkan saiz dia. Okay. Cikgu boleh nampak? Okay, baik. Kita betulkan position dulu. Okay, ni saiz yang saya dah buat. Kecilkan sikit lagi. Kita betulkan position dia sampai kita puas hati betul-betul dekat atas kita punya platform. Alright. Lepas kita dah puas hati, cikgu-cikgu jangan lupa untuk tekan apply untuk kita save kita punya position, rotation dan juga scale. Sebab bila kita tak tekan apply, dia akan kepada position default lah. Maknanya besar tu je lah. Kita klik reload. Okay, sekarang ni cikgu dah ada 3D model kat atas platform kita. Okay. Cikgu boleh nampak dekat sebelah kanan kita ni adalah layers. Okay, ni tempat kita nak tengok kita punya layer-layer yang kita dah masukkan dalam AR editor kita. Okay, jadi 3D model kita dah masukkan. Jadi saya nak letak image sebagai tajuk AR content kita. Kita klik on image. Okay, tunggu sekejap. Alright, kita reload. Okay, macam cikgu nampak sekarang ni ada satu macam papan putih. Okay, ini adalah position default dia dan size default dia. Jadi macam mana kita nak klik dekat, kita boleh klik juga dekat sini. Tapi masalah dia kadang-kadang kita mungkin terlampau banyak sangat material kat sini, jadi kita susah nak klik. Jadi cikgu boleh nampak dekat sebelah kiri ni ada satu anak panah. Anak panah ni kita klik, dia akan keluar tab untuk object selection. Okay. Object selection ni bila kita, macam saya sekarang ni saya klik dekat ikan jerung. Okay, dia akan select ikan jerung lah. Jadi saya klik dekat image sebab saya nak betulkan position dia. Okay, saya betulkan position dia supaya saya puas hati dengan kedudukan dan saiz dia. Jadi untuk experience yang lebih mantap lah orang panggil. Jadi kadang-kadang kita kita experience AR kita ni dalam keadaan duduk, kadang-kadang dalam keadaan berdiri. Jadi paparan ni mestilah dalam 45, tak semestinya 45 darjah, tapi lebih baik dalam 45 darjah. Jadi kita gerakkan sedikit. Okey. Sekarang ni posisi dia saya dah puas hati. Jadi saya klik apply. Klik apply. Tunggu sekejap untuk dia save. Okay, kita tunggu dia reload. Alright, tekan reload. Okay, sekarang ni position dia dah save. Okay, jadi cikgu boleh nampak sebelah kanan kita ada layers untuk image.
Jadi cikgu klik dekat ikon pensel ni untuk kita edit image kita. Alright, kita tekan. Okay. Sebelum kita masukkan image kita, saya nak cikgu organize cikgu punya layer lah. Jadi cikgu pergi dekat tab layer. Cikgu klik, cikgu tukar nama dia sebagai tajuk. Sebab kita jadikan dia sebagai tajuk. Okay. Okay, dekat sini, cikgu klik sahaja dekat ruangan kosong ni. Okay, kita pergi dekat material yang saya dah bagi. Di bawah nama button and title. Cikgu ambil title. Okay, klik open. Tunggu dia upload. Okay, alert box akan bagi tahu kita. Kita klik OK. Okay. File kita dah upload. Tapi sebelum tu saya nak cikgu pastikan dulu sebelum kita klik save. Cikgu klik dekat color. Okay. Cikgu pastikan transparansi dia kepada solid lah. Hashtag FFFF ni. Supaya dia tak adalah nampak apa look sinar. Boleh nampak bahagian belakang. Jadi cikgu dah setkan. Cikgu dah puas hati. Cikgu klik save. Okay, cikgu klik save. Cikgu tunggu sekejap. Okay. Kita klik reload. Okay, sekarang ni cikgu boleh tengok. Image kita dah bertukar kepada tajuk Great White Shark. Okay. Habis sahaja untuk image. Kita masukkan balik. Kita masuk video pula. Klik dekat video tools. Tunggu dia add. Okay, tunggu dia reload dulu. Okay. Macam gambar tadi, ini adalah default dia. Jadi kita betulkanlah position dia. Betulkan position dia. Sampai kita puas hati. Betulkan size dia. Alright. Lepas tu. Macam saya cakap sebelum ni. 45 darjah adalah pandangan yang sangat sesuai untuk experience AR. Saya ingatkan sikit supaya kita lebih fokus kepada kita punya 3D model. Alright. Lepas tu kita klik apply untuk kita save kita punya position. Okay, kita tunggu dia upload. Kita reload. Okay, sekarang ni ini adalah default dia. Maknanya dia tak ada apa-apa video lagi. Jadi macam saya cakap sebelum ni, pergi dekat layers. Kita klik dekat edit. Layers untuk video, kita klik kat edit. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, sebelum ni adalah kotak putih, sekarang ni kotak hitam. Jadi sebelum kita edit dekat sini, macam saya cakap sebelum ni, kita kena organize lah layer kita. Mungkin layer kita nanti terlampau banyak. Kita letak nama dia video ikan jerung. Sorry, tadi yang image tu yang Great White tu kan size dia berapa Size dia 3 MB maksimum. Bukan yang size 1280 darab 720 tu. Yang tu tak, itu resolution je. Yang tu tak apa. Oh, yang tu biarkan. Okey. Ya, yang tu biarkan. Kalau cikgu nak betulkan scale size dia, cikgu boleh betulkan dalam sinilah. Macam saya cakap sebelum ni. Okey. Alright. Sini. Alright. Yang bawah ni. Okey. Okay, baik. Kita sambung balik dekat video tadi. Kita edit. Okay, layer ni kita tukar pada video ikan jerung. Okay, pergi dekat upload content. Okay, cikgu klik sahaja dekat ruangan kosong ni, ruangan kotak hitam ni. Dia akan pergi dekat file kita. Pergi dekat Great White Shark. Pergi dekat material yang saya dah bagi. Bawah folder video. Cikgu klik Great White Shark. Okay, tekan open. Tunggu dia upload. Okay, sementara kita menunggu, maksimum video kita ni adalah 3 MB sahaja. Supaya kita tak nak AR content kita terlampau berat. Maknanya bila terlampau berat ni kita tunggu loading lama sangat lah. Lepas tu file format dia adalah MP4 sahaja. Okay, macam cikgu boleh nampak sekarang ni video kita dah upload. Okay, bawah ni ada 2 toggle button. Okay, satu untuk loop. Makna loop ni kita akan ulang waktu dia play tu, dia akan ulang-ulang je lah video tu. Walaupun video tu dah habis, dia akan ulang-ulang. Saya akan buat dia loop. Okay, untuk autoplay pula, bila kita experience sahaja AR tu, dia akan automatically play the video lah. Okay, resolution macam
cikgu tadi tanya, kita tak payah sentuh pun tak apa sebab kita boleh scalekan dalam web editor kita tu nanti. Okay, macam cikgu boleh nampak sekarang ni, bawah ni adalah chroma color, chroma hue range, chroma saturation range dengan chroma brightness range. Jadi yang bawah ni kita tak sentuh. Chroma ni untuk digunakan video green screen. Maknanya mungkin orang boleh nampak muka orang tu tapi background dia tak nampak ataupun dia macam nak immerse dalam AR content tu lah. Okay. Kita dah puas hati semua, kita save sahaja. Tekan reload. Maafkan saya ya, nanti soalan dalam chat box tu saya akan jawab. Sementara buat masa ni saya proceed dengan pembelajaran dulu lah sebab kita kejar masa. Okay. Okay, sekarang ni video dah masuk. Okay, carousel. Carousel ni adalah satu collection image. Maknanya dalam satu platform tu cikgu-cikgu boleh slide platform tu untuk tengok beberapa image yang cikgu akan upload nanti. Jadi kita klik on carousel. Okay, kita tunggu dia reload. Alright. Sebelum tu saya lupa nak bagi tahu, cikgu boleh test cikgu punya video berfungsi ke tak. Cikgu just klik je dekat bahagian sini. Okay, alhamdulillah dia boleh guna. Alright. Jadi macam saya cakap sebelum ni, agak susah kita nak klik dekat kita punya yang materi yang kita nak. Jadi cikgu boleh pergi dekat object selection, cikgu select carousel. Cikgu tutup, cikgu keluarkan dia untuk betulkan. Cikgu pastikanlah semua puas hati dengan size dia, position dia, rotation dia. Alright, 45 darjah. Sini sikit. Alright. Sekarang ni kita klik apply untuk kita save kita punya position. Okay, kita tunggu dia reload. Okay, sekarang ni image kita kosong. Kalau kita drag pun tak boleh. Jadi kita pergi dekat sini, tapi yang ni berbeza sedikit. Kita klik kat drop down ni untuk kita edit. Okay, kita add item. Macam sekarang ni saya nak letak 2 sahaja gambar supaya cikgu-cikgu boleh nampak lah macam mana dia punya proses dia. Okay. Dekat item 1 dengan item 2 ni, cikgu klik dekat item 1 dulu untuk cikgu masukkan image lah. Dekat ruangan kosong ni, cikgu klik sahaja. Okay, pergi dekat fakta, facts ni. Beberapa file gambar yang saya masukkan. Okay, kita klik dekat sini. Kita klik open. Tunggu sekejap, dia upload. Okay, tunggu. Sekejap je. Okay, alert box dah keluar. Okay, cikgu-cikgu boleh nampak lah sebelah sini. Item 1 kita dah ada. Alright. Dekat sama juga macam sebelum ni. Size dia dengan format image dia sama je macam yang image video. Okay, kita klik balik dekat item ni untuk kita collapse. Okay, bawah ni item 2 kita masukkan balik. Sama juga proses dia macam tadi. Okay, kita letaklah gambar yang berbeza. Okay, kita tunggu dia upload. Alright. Tunggu dia upload, kita tengok dekat sini ada keluar ke tak. Okay, tak keluar. Kita buat balik. Jangan risau. Klik. Kita buat balik. Sekejap, kita upload. Okay, done. Tunggu sekejap. Dia loading, okay. Alhamdulillah, berjaya. Okay, dekat item 1 dah keluar. Item 2 pun dah keluar. Okay, dekat bawah ni start active. Start active maknanya transition dia, animation untuk transition dia automatic bergerak lah. Dia ke kanan, ke kiri. Lepas tu spawn on start tu maknanya dia akan keluar nanti. Dekat maknanya bila dah habis ke penghujung dia, dia akan start balik pada mula-mula.
Untuk carousel size ni, kita boleh edit je dekat scale ni. Ni untuk lebih detail lah, dia punya size dia besar mana. Okay, bawah ni adalah untuk carousel speed. Ini kita tak sentuh carousel slide interval ni. Carousel speed ni saya letak default. Kita klik je apply. Untuk dia apply dekat AR editor kita. Tunggu sekejap. Kita reload. Alright. Tunggu sekejap. Okay, gambar kita dah ada. Cikgu boleh test. Okay, cuba slide. Okay, dah berjaya. Okay, untuk carousel dah buat. Jadi kita buat tools yang terakhir. Okay, kita letak button. Button ni adalah untuk bantu user interface. Button ni kita boleh letak link dalam tu. Contohnya cikgu dalam button tu cikgu nak letak link untuk quiz cikgu ke, lepas cikgu dah tunjuk AR content cikgu, ataupun link untuk YouTube video cikgu untuk video yang lebih lanjut, ataupun video tu dalam lama dia punya tempoh masa dia. Okay. Kita dah tekan button tadi, kita klik reload. Okay. Macam tadi kita mungkin tak jumpa ataupun kita tak nampak dia punya kita punya button. Kita klik dekat anak panah ni, kita select button. Okay, kita keluarkan dulu. Okay, keluarkan sikit. Alright, position dia rasa kalau cikgu-cikgu dah puas hati. Okay, betulkan side punya rotation dia. Okay, cikgu klik apply. Klik apply untuk kita save dia punya position lah. Okay, sekarang ni cikgu-cikgu boleh nampak button kita ni adalah satu button yang default Facebook dengan ikon Discord. Kita boleh ubah benda tu. Kita letak custom button kita. Okay, cikgu pergi dekat ikon edit ni. Tunggu sekejap. Okay. Dekat sini banyak apa dia punya setting dia. Tapi jangan risau cikgu. Kita sentuh beberapa sahaja. Okay, kita kena organize kita punya ni lah. Layers. Kita letak sini button quiz. Button quiz. Kita pergi dekat upload content. Okay, dekat URL ni. Kita masukkan link-link yang kita nak bagi dekat AR content kita. Macam sekarang ni saya letak link untuk quiz. Tekan je yang ni. Saya dah masukkan sebelum ni. Okay, dekat button size ni kita padam semua. Kita tak perlukan sebab ni adalah default dia. Facebook ni text ni pun kita padam. Kat icon kita padam. Font size ni pun kita padam. Sekejap. Okay. Kat text color kita tak payah sentuh. Text align tak payah sentuh. Icon color pun tak payah sentuh. Icon align. Okay, icon size ni kita padam. Dengan icon space pun kita padam. Yang kita sentuh adalah ruangan kosong ni. Kita klik saja kat sini. Okay. Kita pergi dekat file yang saya dah bagi tu. Material tu. Buttons. Folder button. Kita klik dekat gambar quiz ni. Klik open. Tunggu dia upload. Okay, sama juga macam sebelum ni. Button ni adalah image yang kita letak yang kita letak link. Jadi size dia, maksimum dia adalah 3 MB dengan image format dia adalah JPEG dengan PNG saja. Okay, sebelum tu saya nak cikgu pastikan dulu dekat image color kita ni transparansi dia kepada solid. Sebab nanti kita experience AR tu button kita look sinar, mungkin tak akan nampak ke benda kat belakang lah. Okay, kita setkan pada HTFFF. Okay, kita klik save. Klik save. Kita tunggu dia upload. Klik reload. Lepas tu kalau cikgu-cikgu nampak sekarang ni, button kita nampak macam stretch. Jadi cikgu pergi dekat tab selection ni, object selection, cikgu klik dekat button quiz. Cikgu select scaling tool. Okay, cikgu betulkan size dia. Okay, sampai cikgu puas hati macam ni. Okay, saya sekarang dah puas hati dengan button saya. Alright, kita klik apply. Okay, ini untuk tips cikgu.
apa-apa position yang cikgu ubah dalam web editor ni, pastikan cikgu klik apply supaya kita supaya apa position yang kita dah edit tadi akan di save lah. Okay, apa next step dia? Okay, dah habis. Sampai situ sahaja macam mana kita nak masukkan material-material kita dalam AR content. Jadi saya akan share link untuk demonstration yang akan dilakukan oleh Encik Fitri. Macam mana AR content ni di experience dalam apa ni in real life lah. Kita pergi dekat sini untuk kita dapatkan link dia. Okay, kita pergi sini. Okay, kita just copy saja link ni. Okay, saya masukkan dalam chat box supaya cikgu-cikgu boleh experience sendiri. Okay. Jadi session saya dah habis sampai situ sahaja. Jadi saya akan serahkan saya punya session yang seterusnya kepada Encik Fitri untuk demonstration. Okay. So dah nampak, so macam biasa. So bila kita dah buka kat chatbot tu, kita klik saja button tersebut. Klik saja link tu. Okay, nanti dia akan buka landing page. Okay, ingat tadi masa Cik Saiful cerita tadi, dia ada cerita tajuk dia, ada description semua tu akan keluar di sini. Tapi tadi kat buku Sains Darjah 5 tadi, Cik Saiful tak boleh nak masukkan gambar. So kalau boleh masukkan gambar, dia akan keluar kat situ nanti. Okay, bila kita dah kat sini, kita just view now saja cikgu. Klik view now. Okay, klik view now. Dia akan buka apps kita. Okay. Okay, dia akan translating alih takut kita. Okay, so ini ikan jerung yang saya buat tadi. Just close saja. Pilih saja gambar mana nak boleh. Ini boleh, itu boleh, ini boleh. Semua boleh. So sekarang ni saya nak ambil yang ni lah. Okay. Sampuraya Aleta. Okay. Just tap saja screen tu. Okay. Okay, tunggu je loading. Okay, so sekarang ni dah keluar yang belakang tu. Sekarang ni tunggu je loading. Okay tu, jerung dah keluar. Okay, so kalau kita ajar ni subjek ni kepada anak murid kita tentang ikan ke haiwan ke kan. So kita boleh explore lah haiwan tersebut. Tadi kita ada video di tepi sini, tapi saya rasa saya punya internet tak boleh play video ni. Ada problem sikit dan kerasa juga ada isu. Yes, betul, internet saya bermasalah. Okay, jadinya inilah hasilnya yang saya buat tadi. So kalau cikgu-cikgu boleh try experience dan juga boleh buat content ini menggunakan 3D model yang Saiful bagi. Saya rasa Saiful dah bagi dalam grup Telegram. So cikgu boleh buat AR cikgu sendiri. Okey, jadinya saya rasa itu saja. Mungkin kita boleh buka untuk Q&A.